Ia tak sanggup lagi mendengar ejekan kanak-kanak lain seorang kanak-kanak 10 tahun. Selamat petang, Madam dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Tang Ying Ying. Pada hari ini, saya akan membentangkan isu semasa mengenai cyberbully. Sebelum berbincang tentang isu semasa cyberbully, marilah kita meneroka masalah yang menyebabkan cyberbully sering berlaku. Pertama sekali, cyberbully berlaku apabila seseorang berasa tidak puas hati terhadap individu tertentu sama ada atas sebab penampilan, perilaku dan sebagainya yang ada pada individu tersebut. Selain itu, kekurangan pengetahuan dalam menghayati nilai-nilai agama dalam diri sendiri juga merupakan salah satu masalah yang menyebabkan cyberbully. Seterusnya, penggunaan teknologi yang tiada terhad merupakan punca utama cyberbully berlaku. Akhir sekali, pembuli cyber kurang mendapat perhatian daripada ahli keluarga. Oleh itu, pembuli cyber ingin membuat sesuatu perkara untuk mendapat perhatian keluarganya. Dalam slide ini, kita dapat lihat bahawa terdapat banyak kes-kes cyberbully yang sering berlaku di sekeliling kita, seperti guru sains di DTV diketawa sebab cara pertuturan yang kekok, mangsa cyberbully bunuh diri, dan kadar remaja perempuan Melayu menjadi mangsa cyberbully adalah paling tinggi. Seterusnya, isu semasa cyberbully yang saya ingin bincangkan adalah tindakan seorang penyampai radio Hits FM Sarawak memuat naik video di aplikasi TikTok mempersenda cara sebutan bahasa Inggeris seorang guru sains. Tindakan penyampai radio tersebut mempersenda cara sebutan bahasa Inggeris seorang guru sains dianggap sebagai satu perbuatan cyberbully. Ini kerana tanggungjawab seorang guru adalah mendidik pelajar dan bukannya seorang pelakon yang dilatih sebelum sebarang penggambaran. Tambahan pula, saluran DTV merupakan saluran baru daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan kelemahan yang berlaku semasa pengajaran harus difahami oleh setiap individu dan percaya bahawa saluran DTV akan terus dengan lebih lancar. On this video, we can see that human reproduce by giving birth. Monica Bay juga merupakan seorang yang mengalami cyberbully. Pada tahun 2018, dia telah menjadi mangsa dalam kes mengintip. Seorang pelajar lelaki telah merakamnya semasa berada di bilik mandi. Walaupun dia ditangkap, dia hanya diberikan surat amaran selama 12 bulan oleh polis. Dia juga digantung dari sekolah untuk 1 semester dan dihendaki untuk menulis surat maaf kepada Monica. Monica telah meluahkan kekecewaannya di Instagram Stories kerana kurangnya hukuman terhadap pelaku. Selepas itu, Monica telah menerima banyak mesej daripada orang yang tidak bersetuju dengan perlakuannya. Menurut Monica, dia mengatakan bahawa sesetengah orang telah menghantar mesej benci kepadanya yang mempersoalkan niatnya tentang kejadian ini, menyatakan bahawa dia cuma hendak mendapatkan perhatian. It firstly started like in my DMs, people would comment or like message me and be like why are you like doing this? Like, are you trying to get attention, get revenge? Like, what is the reason that you are posting about this and basically questioning my intentions? You're nothing more than a hypocritical little bitch from how it looks. Definitely attention seeking too. Don't forget that he admitted his wrongdoing on the same night after the incident before he even went to the police. So now you're saying that you had no intention to crucify him. What he did was wrong, but you are no angel either. Don't hide your true evil intentions and narcissistic self-serving ambitions under the noble reasons such as fighting for women's rights. Enough, you're so sickening.
Selamat petang semua. Nama saya ialah Lim Yanjing. Pada hari ini saya akan cakap tentang tindakan yang dilakukan apabila menghadapi cyberbully. Terdapat 4 tindakan yang paling berkesan, iaitu yang pertama, 49 orang responden berasal tindakan menyekap pembuli cyber daripada semua aset media sosial. Yang kedua ialah 39 orang responden berasa tidak mengambil sebarang tindakan terhadap cyberbully. Yang ketiga dan keempat mempunyai bilangan orang responden yang sama, iaitu 37 orang berasa tindakan melaporkan kepada pihak berkuasa dan mengadukan kepada kenalan RAP. Selamat petang, nama saya Chen Yiteng. Saya akan membentangkan tentang cabaran untuk mengatasi cyberbully. 4 media sosial ini ialah media sosial yang kerap berlakunya cyberbully, iaitu Instagram, Facebook, Twitter dengan WeChat. Daripada maklumat survei kita, terdapat 75 daripada 100 orang berasa penggunaan media sosial tanpa kawalan adalah satu cabaran untuk mengatasi cyberbully. Selepas itu, terdapat 52% orang berasa akaun palsu yang boleh dicipta tanpa hak bagi individu adalah satu cabaran. Selain itu, terdapat 47% orang berasa penggodaan maklumat yang semakin berleluasa adalah satu cabaran. Yang cabaran keakhirnya ialah kesedaran penggunaan media sosial tanpa penjagaan maklumat peribadi yang rendah. Secara kesimpulannya, terdapat 4 orang daripada 10 orang telah mengalami cyberbully dalam kehidupan seharian mereka. Berdasarkan statistik mengenai cyberbully, Malaysia menduduki tempat kedua di Asia. Oleh itu, kes cyberbully harus ditangani dengan segera agar masyarakat dapat hidup dalam keadaan tenang dan aman. Lantaran itu, ahli kumpulan kami telah menyimpulkan cara-cara yang efektif bagi mengenai masalah cyberbully. Salah satu daripadanya ialah setiap pembuli perlu dikenal pasti dan dihadkan daripada menggunakan laman sosial media secara berleluasa. Sosial media mereka akan dibeku dan hanya boleh digunakan semula selepas tempoh 2 atau 3 tahun. Kalau sosial media mereka dibeku, terdapat beberapa kebaikan dan keburukan. Kebaikan ialah dapat mengurangkan kes cyberbully dalam kalangan masyarakat. Mangsa tidak akan berasa tertekan atau cemas. Kehilangan keyakinan diri dalam kalangan remaja boleh dielakkan dan dapat mengandungkan negara yang bebas daripada cyberbully pada masa hadapan. Juga mempunyai beberapa keburukan. Keburukan ialah pembuli tersebut tidak dapat menggunakan akaunnya dan tidak boleh menggunakan mana-mana sosial media dengan akaun peribadinya. Pembuli perlu menciptakan akaun baru untuk menggunakan sosial media dan mereka akan berasa tertekan dan kecewa terhadap diri sendiri.